Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hello anak-anak murid cikgu. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar tajuk bab 4 iaitu pembiakan. Dalam bab 4 ini, kita akan mempelajari tentang pembiakan seks dan aseks, sistem pembiakan manusia, kitar haid, persenyawaan dan kehamilan, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi, kemandulan dan pencegahan kehamilan, dan pembiakan tumbuhan. Kita lihat kata kunci yang terdapat dalam bab ini. Kata-kata kunci tersebut ialah pembiakan seks, pembiakan aseks, persenyawaan, pembiakan vegetatif, akil balik, haid, pengovulan, penempelan, plasenta dan pendebungaan. Bagi memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melihat buletin sains yang bertajuk Hadiah Nobel Robert Edwards. Pada tahun 2010, seorang saintis Britain, Robert Edwards, telah dinobatkan sebagai pemenang hadiah Nobel dalam bidang perubatan. Beliau telah berjaya menghasilkan kaedah persenyawaan in vitro (IVF) iaitu in vitro fertilization, iaitu persenyawaan di dalam bekas kaca ataupun tabung uji. Bagaimanakah prosedur IVF dijalankan? Prosedur IVF melibatkan pengambilan sel telur daripada seorang wanita dan kemudiannya disenyawakan dengan sperma lelaki di dalam makmal. Sel telur yang telah disenyawakan dibiarkan membesar menjadi embrio peringkat awal dan dimasukkan ke dalam uterus wanita tersebut. Embrio kemudiannya dibiarkan membesar sehingga dilahirkan sebagai seorang bayi. Penyelidikan Edwards ini telah bermula sejak tahun 1950-an yang lalu. Penyelidikan beliau telah berjaya buat pertama kalinya pada 25 Julai 1978 apabila seorang bayi tabung uji yang pertama di dunia berjaya dilahirkan. Bayi tersebut diberi nama Louis Brown. Pencapaian Edwards ini telah membantu ramai pasangan yang mengalami masalah ketidaksuburan untuk mendapatkan zuriat. Kini, berjuta-juta bayi telah berjaya dilahirkan melalui kaedah ini. Sekarang, marilah kita melihat carta alir persenyawaan in vitro (IVF). Yang pertama, proses pengambilan sel telur daripada wanita. Kemudian, telur itu disenyawakan dengan sperma lelaki di dalam makmal. Seterusnya, sel telur akan membesar menjadi embrio. Barulah embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus wanita dan akhirnya embrio akan membesar di dalam uterus wanita sehingga dilahirkan. Hari ini kita akan belajar tajuk 4.1 Pembiakan seks dan aseks. Dalam tajuk ini, kita akan membandingkan dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan, menakul kepentingan pembiakan, mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan. Tahukah anda tentang maksud pembiakan? Pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup.
Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Gambar foto 4.1 menunjukkan cara-cara pembiakan manusia dan haiwan. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Ikan paus juga membiak dengan melahirkan anak kerana ikan paus ialah haiwan mamalia, manakala ayam pula membiak dengan cara bertelur. Marilah kita melihat kerjaya sains yang berkaitan dengan ini. Doktor pakar yang mengamalkan ilmu perubatan berkaitan kehamilan dikenal sebagai pakar obstetrik dan ginekologi. Pembiakan dibahagikan kepada dua, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Pembiakan seks melibatkan sel pembiakan, manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Pembiakan seks berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia, dan juga tumbuhan berbunga. Manakala pembiakan aseks berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang dan juga berlaku kepada organisma ringkas seperti ameba, hydra dan paramecium. Sekarang marilah kita melihat tentang pembiakan seks. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan, tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma dan induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Tahukah anda tentang proses pembentukan generasi baharu? Apakah yang menyebabkan pembentukan bayi dalam tubuh ibu yang hamil? Proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Untuk pengetahuan murid-murid, Anthony van Leeuwenhoek merupakan saintis pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Sekarang kita lihat tentang induk jantan. Kita telah pun mempelajari bahawa induk jantan akan menghasilkan sel sperma. Sel sperma dihasilkan di testis. Manakala induk betina akan menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan gamet betina dihasilkan di ovari. Sekarang marilah kita lihat tentang persenyawaan. Apakah maksud persenyawaan? Persenyawaan ialah proses percantuman nukleus gamet jantan iaitu sperma dan gamet betina iaitu ovum untuk membentuk zigot. Terdapat dua jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam
dan persenyawaan luar. Sekarang, marilah kita melihat ciri-ciri di antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Manakala persenyawaan luar berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Kita lihat pula tempat berlakunya percantuman. Bagi persenyawaan dalam, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Manakala bagi persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Sekarang kita lihat pula proses. Gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zigot. Manakala bagi persenyawaan luar, prosesnya ialah gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Sekarang, marilah kita lihat contoh persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam, contohnya kita boleh lihat kepada sepasang pepatung. Pepatung jantan yang berwarna merah memasukkan spermanya ataupun gamet jantan ke dalam pepatung betina yang berwarna hijau. Jadi persenyawaan ini berlaku di dalam badan induk betina. Maka dinamakan sebagai persenyawaan dalam. Manakala berbeza pula dengan persenyawaan yang dilakukan oleh ikan. Sperma dihasilkan oleh induk jantan dan dilepaskan di dalam air. Begitu juga ovum dihasilkan oleh induk betina dan dilepaskan di dalam air. Maka persenyawaan akan berlaku di dalam air, bukan di dalam badan induk betina. Maka ini dinamakan persenyawaan luar. Sekian untuk kali ini. Bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Selamat menonton dan menambah ilmu.